Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Macam mana yang saya telah janjikan, malam ni saya akan membincangkan tentang Akai Suici Undercover Reveal. Tapi sebelum membincangkan tentang Akai Suici Undercover Reveal ni, kepada mereka yang baru sampai ke YouTube channel Zahir Asna, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan jangan lupa untuk tekan butang like dan share video ni kalau korang berminat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang hamba Allah yang telah memberikan baju ni kepada saya sebagai hadiah, yang mana merupakan subscriber channel ni juga. Dan hamba Allah tersebut minta saya merahsiakan nama dia, tapi saya harap bila dia tengok video ni, dia tahulah yang saya berterima kasih sebagai satu tanda penghargaan kepada dia. Moga-moga dipermudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, untuk membincangkan tentang topik kita malam ni, kita mestilah merujuk kepada satu episod dalam anime series Detektif Conan, iaitu episod yang ke-502. Yang mana dalam episod yang ke-502 ini, pada minit yang ke-18, kita dapat lihat Camel dan Jody Sensei mula bercerita ataupun mula berbincang tentang kejadian yang telah pun berlaku 2 tahun lepas. Yang mana pada 2 tahun lepas itu, Akai Suici masih lagi merupakan seorang ejen undercover dalam The Black Organization. Dan pada kejadian 2 tahun lepas inilah, Akai Suici telah pun disingkirkan daripada The Black Organization kerana dia punya identiti sebagai seorang ejen undercover telah pun terbongkar. Yang mana kejadian itu berlaku pada 2 tahun lepas. Pada satu malam ni, Akai Suici telah pun berjanji untuk berjumpa dengan seorang ahli organisasi hitam yang tertinggi, maknanya executive member of the Black Organization lah. Dan dia telah pun berjanji untuk berjumpa dekat gudang tersebut. Dan dalam gudang tu telah pun ada beberapa ejen-ejen FBI yang telah pun bersembunyi di tempat-tempat persembunyian mereka. Akai Suici masa tu dia tengah steady, dia tengah diri, dia tunggu executive member tu sampai. Kemudian tiba-tiba ada seorang pakcik tua yang telah datang dan duduk dekat kerusi yang ada depan Akai Suici. Masa tu Akai Suici buat tak tahu je kan, buat macam dia tak endahkan pun pakcik tua tu. Tapi ada seorang ejen ni, dia telah pun pergi dekat pakcik tua tu sebab dia sebagai seorang, yalah mereka ni kan ejen FBI, jadi dia rasa macam pakcik ni berada dalam bahaya ni sebab dia berurusan dengan penjenayah yang bahaya. So seorang ejen daripada ramai-ramai ejen tu telah pun pergi dekat pakcik tu dan bagi tahu dekat pakcik tu, pakcik tak boleh duduk sini, kat sini bahaya, pakcik kena pergi daripada sini. Kemudian pakcik tu tersenyum. Bila pakcik tu tersenyum, pakcik tu pun bangun dan berlalu pergi. Lepas tu bila ejen tu dah nak bergerak, Akai Suici pun tepuk belakang ejen tu dan mengatakan bahawa sebenarnya pakcik tu adalah orang yang telah dihantar oleh organisasi hitam. Maknanya pakcik tu dihantar oleh organisasi hitam untuk cek sama ada Akai Suici ni ada rancang sesuatu ataupun tidak. Dan disebabkan oleh ejen tersebut telah pun suruh pakcik tu pergi, maka pada malam tersebut the executive member tak hadir ke tempat kejadian. So ejen FBI tak berjaya lah untuk menangkap orang tertinggi dalam organisasi hitam tersebut. Tapi tak pastilah watak tertinggi tu sama ada Anokata sendiri ataupun orang kedua tertinggi Ram ataupun Jin. Sebabnya dalam sini dia hanya sebut the executive member saja, dia tak sebut pun nama siapa yang dia nak berjumpa. Dan dari situlah telah terbongkarnya identiti bahawa Akai Suici ni sebenarnya berkhidmat dengan FBI yang telah pun masuk sebagai seorang ejen undercover dalam The Black Organization. Dan ejen yang telah pun menyebabkan Akai Suici punya plan ni gagal, ejen tersebut adalah orang yang tengah berborak itu, iaitu Camel. Andrew Camel, orang yang tengah memberitahu cerita tersebut kepada Jody Sensei. Dan setelah daripada kejadian tu, Andrew Camel telah pun pulang ke tempat FBI balik dalam keadaan dia menunduk sebab dia rasa serba salah. Sebab itulah bila Akai Suici telefon Camel untuk minta pertolongan Camel dalam dia punya skill memandu, dia punya driving skill yang hebat untuk bawa lari Mizuna Shirena, untuk menjayakan dia punya plan tu, Andrew Camel dengan berbesar hatinya nak tolong Akai Suici, walaupun dia akan mengorbankan dia punya nyawa sebagai tanda untuk menebus kesalahan dia terhadap Akai Suici. Sebab dia rasa bertanggungjawab kerana disebabkan oleh kegagalan itulah girlfriend Akai Suici, iaitu Akemi Miyano, telah pun meninggal dunia. Kita juga sempat lihat dalam episod yang ke-502 ni, flashback Akai Suici teringat kejadian yang mana Akai Suici bagi tahu Akemi Miyano bahawa dia sebenarnya adalah seorang ejen FBI. Kemudian Akemi Miyano bagi tahu kat Akai Suici, janganlah bergurau kan, kalau ini satu gurauan benda ni tak kelakar lah kan. Kata asli tu, dok gurau ni, jangan gurau. Macam itulah. Jadi dia bagi tahu Akai Suici ini bukan satu gurauan lah. Seolah-olah Akemi Miyano tu tak nak menerima kenyataan yang Akai Suici ni sebenarnya FBI. Dia nak macam tolong bagi tahu dia ni satu mimpi. Tapi Akai Suici kata dia memang betul-betul FBI. Lepas tu Akai Suici pun bagi tahu dekat Akemi Miyano yang
Akademiano dah tahu kan yang dia ni FBI, kenapa nak bersama dengan dia lagi kan. Seolah-olah dia ni hanya nak mempergunakan Akademiano je. Dia kata macam tu kat Akemi. Tapi Akemi tahu bahawa Akei Suichi ni merupakan seorang yang bukan macam tu. Yang dia suka dekat Akemi tu dan Akemi suka kat dia pun, itu adalah benda yang betul. Dan dia tahu Akei Suichi ni tidak mempergunakan dia sahaja. Jadi dari situ Akemi Miano telah berusaha untuk keluar daripada organisasi hitam dan saya. Akhirnya telah pun dibunuh oleh member organisasi hitam tersebut. Maka itulah cerita tentang macam mana identiti Akai Suichi sebagai seorang ejen undercover dalam The Black Organization yang menggunakan nama samaran sebagai Moro Bushidai ataupun dengan codename sebagai Rai boleh terbongkar bahawa dia adalah seorang ejen FBI. So itulah penyampaian kepada korang dalam video kali ini. Minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan ataupun kesilapan, dan kalau korang ada info-info menarik boleh kongsi di ruangan komen di bawah. Macam biasa, saya sedang menuju ke 2K subscriber sebelum menjelang tahun 2021. So jangan lupa untuk subscribe bagi mereka yang belum subscribe, dan boleh tekan butang like dan share video ni dekat member-member korang. Dan saya bercadang untuk dalam video yang akan datang untuk berceritakan tentang jin, dan ada beberapa lagi idea saya lah. Nanti saya akan insya-Allah saya akan post dekat YouTube, buat poll macam hari tu untuk korang undi, dan tajuk yang mendapat undian paling banyak insya-Allah tajuk itulah yang akan saya bincangkan dahulu. So terima kasih kepada yang sudi menonton. See you in next video.